Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada PENA kerana sudi menjemput lagi saya untuk merasmikan Masjid Agung yang ke-57 kali ini. Dan syukur Alhamdulillah, selama sudah hampir berapa tahun dah ni? Dekat 60 tahun 59 tahun 59 tahun kan PENA ditubuhkan pada tahun 60 dan saya terdaftar pada tahun 61. InsyaAllah sepatutnya sudah umur 70 tahun, sepatutnya 60 tahun 60 tahun. InsyaAllah pada tahun depan genap, berdasarkan tarikh pendaftaran, genap 60 tahun. Alhamdulillah. Dan baru-baru ini tuan-tuan dan puan-puan, Ikatan Penulis Melayu telah juga menyambut ulang tahun ke-70 di Melaka. Kemudian sebelum itu Asas 50 juga menyambut ulang tahun ke-70 di Singapura. Dan apabila penulis sastrawan di luar Singapura tidak dapat menjadi ahli Asas 50, maka ditubuhkan IPM di Melaka pada waktu itu. Dan baru-baru ini menyambut ulang tahun ke-70. Dan Alhamdulillah Persatuan Penulis Negeri Melaka juga menyambut ulang tahun ke-50 pada baru ini. Waktu yang sama Badan Bahasa Sabah juga menyambut ulang tahun ke-50. Dan satu lagi badan gabungan dengan PENA terlepas Lembaga Pembangunan Sastra Perak, InsyaAllah juga akan menyambut ulang tahun ke-70 pada tahun hadapan, kerana lepas ditubuhkan tahun 1. Jadi sudah amat lama dan amat kukuh, amat mantap perjuangan menegakkan bahasa kebangsaan, menegakkan sastra kebangsaan dan kebangsaan negara kita. Dan gerakan yang digerakkan, yang ditubuhkan ini juga melambangkan kesediaan dan kesanggupan untuk bersama berjuang. Dan perjuangan ini ganjaran akhirat sajalah, kerana seperti yang saya sebut di tempat-tempat lain dan juga di sini juga pada satu masa, ini kan jihad kita, jihad sosial kita, ya, bukan perang, bukannya, tapi perjuangan dengan asas-asas tertentu, keyakinan kita terhadap apa yang kita yakin tentang sastra kebangsaan, bahasa kebangsaan dan kebudayaan kebangsaan, dan juga keyakinan kita tentang kemelayuan dan keislaman itu. Saya juga menyebut bahawa apa yang kita lakukan sembang dua tahun sekali atau setahun sekali ini, atau dah hampir 70 tahun kita terlibat dalam pergerakan kesusastraan seperti ini merupakan suatu amal jariah kita, amal ibadah kita. Semoga Allah memberkati dan semoga Allah memberikan ganjarannya yang kita nampak dalam bentuk-bentuk yang pelbagai, bukan sahaja di akhirat tapi juga di masa kita hidup. Dan Alhamdulillah PENA akan mengadakan pemilihan pimpinannya. Kita doakan sama-sama supaya perjalanan pemilihan itu berjalan dengan lancar. Tuan-tuan saja yang bijak untuk memilih siapakah yang lebih sesuai untuk memimpin PENA. Itu juga insya-Allah pada tahun hadapan PENA juga akan mengadakan Masjid Agungnya, pemilihan juga akan dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 31 Disember ini nanti genap 30 tahun Wawasan 2020. Dan Wawasan 2020 yang dilancarkan pada 29 Februari 1991 itu suatu wawasan yang amat penting pada waktu itu. Ia dirangka oleh 3 orang yang jadi penulis dan yang mengkonseptualisasi gagasan Wawasan 2020 itu. Tiga orang sudah Allahyarham, Datuk Nordin Sofi, Saudara Rastam Sani, dan juga Profesor Dr. Ismail Saleh di ISIS. Mereka ditugaskan oleh Dr. Mahathir untuk merangka, dan maudhu utamanya ialah untuk mencipta satu bangsa Malaysia dengan asas-asas yang telah diletakkan untuk maju, untuk jadi sebuah negara yang industri berasaskan kepada kekuatan tempatan, kekuatan dalaman, kekuatan sebagainya, dengan cara kita sendiri, dengan bentuk dan ragam cara kita sendiri. Tapi 2 tahun atau bertahun sebelum Wawasan 20 tamat, kita dapati pakai masalah yang berlaku di negara kita, dengan masalah integritinya, dengan masalah rasuahnya berleluasa. Ia bukan sahaja melibatkan pimpinan, tapi juga melibatkan orang bawah. Ini satu masalah yang kita hadapi di saat kita nak menjadi sebuah negara industrial dan bentuk sebuah bangsa Malaysia rupanya penuh dengan kerapuhan, penuh dengan kelemahan-kelemahan. Ini juga suatu hal yang menarik kepada para tuan-tuan dan puan-puan sastrawan sebagai seniman, mendapat
menggunakan, melihat, membaca dan mengkonseptualisasi masalah di hujung-hujung saat awasan 2020 nak tamat. Ya, banyak kelemahan manusia. Apakah ini ujian-ujian Allah pada kita, negara kita? Apakah ini tanda-tanda yang diberikan selain dari pandemik COVID-19? Ya, terus kita panjanglah kalau bercerita tentang COVID-19 ini, banyak orang lebih tahu. Tapi itulah tanda-tanda yang Tuhan berikan dari bawah sampai ke atas. Ya, dan terciptalah satu konsep, satu pemikiran bahawa seolah-olah semua pegawai kerajaan itu rasuah. Baik minta kalau ada jabatan immigration, baik diraup dengan tanah yang dibuka tanpa kebenaran, ya Ustaz, dengan izin kerajaan ada, macam-macam. Dengan masalah daging halal, saya pun tak tahu, saya dah minta isteri saya dan anak saya jangan beli sate lagi dah. Saya khawatir, takut daging tu daripada Bolivia, cop halal tapi sebenarnya tidak halal, jadi kita tak mahu, walaupun kita bukan salah kita. Ya, tapi inilah berlaku yang kita khawatir, amat khawatir. Kenapa gejala ini? Adakah ini ujian-ujian Allah pada kita? Banyak, dari pintu sempadan ke dalam diri kita, macam-macam. Dan suatu yang sama, di saat yang sama juga, di hujung-hujung masa dalam proses untuk mencapai matlamat bangsa Malaysia itu, kita dapat ada sindiran-sindiran yang amat tajam dan pedas terhadap perjuangan kita sendiri. Perjuangan dalam meletakkan, saya membaca mukadimah perlembagaan PENA ini, bagaimana mempertahankan sastra kebangsaan, kebudayaan kebangsaan dan sebagainya. Seperti sama dengan perjuangan badan-badan gabungan Gapela. Yang dalam Gapela ada banyak cabaran. Tiba-tiba saja apabila pada tahun 2003 PPSMI diumumkan oleh Dr. Mahathir, Perdana Menteri pada waktu itu, di saat beliau mencipta Twin Tower, Menara Kembar, mencipta banyak ikon, dan suatu Gapela berjalan-jalan mencari pupu-poyang di seluruh dunia. Walaupun disindir oleh media pada waktu itu, Gapela suka jalan-jalan atau mencari Melayu. Ya, ada semacam self-confidence, keyakinan diri lantaran kejayaan pelaksanaan masa 20. Tapi di hujung pelaksanaan itu, banyak masalah, banyak anak-anak dalam tubuh badan bangsa Malaysia itu. Ini amat menggerunkan. Kita gagal mencipta bangsa Malaysia. Kita disindir tentang, bila kita menolak PPSMI, kita disindir oleh pihak-pihak tertentu. Sampai sekarang, tulisan Jawi yang juga merupakan tulisan orang Melayu berdasarkan Akta Bahasa 1967, 63, 67. Ini P67. Orang Melayu ada dua tulisan, Rumi dan Jawi. Dan ini satu-satu perkara yang amat malang. Banyak pihak tak faham tentang tulisan Jawi ini tanpa merujuk kepada perkara 6 atau perkara 7 dalam Akta Bahasa Kebangsaan itu. Kita disindir tentang mempertahankan, dilihat kita ketinggalan zaman, menggunakan bahasa ketinggalan zaman. Di saat wawasan kemakmuran bersama dilancarkan oleh kerajaan pada satu masa pada tahun sudah, wujud pula masyarakat, ada wujud kelompok B40, M40 dan T20. Di situ telah menunjukkan bahawa tidak wujudnya kemakmuran bersama yang diwar-warkan. Ada satu peristiwa bila saya terlibat, bila Gapena terlibat dalam sebagai pencelah sekolah vernakular bersama-sama dengan ISMA dan MAPIM. Ya, kita mendapat maklumat bahawa ada satu peristiwa pada tahun 2016 di Pakistan, ada satu bandar mengalami masalah pembangunan apabila bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pembangunan di Pakistan, bahasa kebangsaan, bahasa pengucapan, bahasa pentadbiran, sehingga kampung itu, wilayah itu dinafikan pembangunannya. Maka bila maklumat itu, saya merenung, terlihat banyak iklan di negara kita ini. Di saat kita nak mencipta bangsa Malaysia, banyak iklan negara ini menyatakan bahawa yang diutamakan, khususnya di swasta, utamanya ialah diutamakan bahasa Mandarin atau bahasa Inggeris. Di manakah kita hendak mencapai kemakmuran bersama jika kita mengasingkan sebagian besar majoriti penduduk yang hampir 70% yang menguasai bahasa Melayu, dinafikan haknya untuk dapat pekerjaan di peringkat swasta. Nah, ini suatu kezaliman yang amat dahsyat, maha dahsyat dilakukan tertentu. Jadi tak akan tercapai kemakmuran bersama itu. Kemakmuran bersama di negara ini boleh berlaku dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bangsaan untuk peluang pekerjaan di peringkat swasta. Ini perlu kita faham, ya. Bahan cantik kemakmuran, wawasan kemakmuran bersama itu, tetapi ada penafian terhadap bahasa kebangsaan. Ini suatu sindiran yang pedas, satu pandangan yang amat tidak sepatut kita raikan bersama-sama. Itu juga bila kita lihat di ujung-ujung ini, bila ada pihak menyatakan semua orang-orang Melayu rasuah, semua pimpinan Melayu rasuah, ya,
Ada seorang hamba Allah, Tan Sri apa namanya, telah dihukum kerana dia memberikan 1 juta kepada seorang, maaf kalau menteri berkenaan, bekas menteri berkenaan pada hubungan saudara mara dengan tuan-tuan dan perempuan, saya tak ada kena-mengena, walaupun dia datang daripada mak sebelah maknya datang daripada Melaka, kampung Tengkera di Melaka, tapi saya tak kena-mengena. Saya melihat pengakuan dia denda 1 juta, dia mengaku dia beri pada hamba Allah 1 juta. Tapi orang yang sama yang memberikan 2 juta itu sekarang telah berubah. Dia berubah akal jadi saksi kerajaan. Nah, ini kan satu ketidakadilan. Yang memberi tidak dihukum, manakala yang menerima dihukum. Maka tergambarlah bahawa seluruh kaki tangan kerajaan, kaki tangan awam ialah kelompok-kelompok orang yang menerima rasuah. Sedangkan yang memberi itu siapa? Maka kalau kita bercakap tentang kemakmuran bersama, kita bercakap tentang keadilan, maka yang beri wajib dihukum, perlu dihukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Bagaimana cara? Jadi sekarang ini mereka dilindungi, maka berluasalah rasuah. Ketidakadilan berlaku. Kalau kita nak menegakkan keadilan, kita nak menegakkan suatu negara yang betul-betul bermartabat, marwah dan mencipta bangsa Malaysia, maka keadilan perlu dilakukan dengan sepenuhnya, sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh Al-Quran, dimasukkan Islam, dan keadilan itu diberikan pada tempat yang sesuai padanya. Jadi banyak perkara yang boleh tuan-tuan fikirkan, renungkan, menjadikan bahan, menjadi lahan pada tuan-tuan dan perempuan untuk berkarya dalam hati kreativitas tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, di satu sudut lagi, kita kadang-kadang terpukau dengan kemajuan teknologi, walaupun saya pun tidak berpandai tentang hal-hal teknologi kerana tidak membiasakan diri, tapi boleh sikit sebanyak tahulah. Kadang-kadang kita terlibat dengan teknologi, dengan multimedia, tetapi banyak perkara yang tidak benar jadi benar. Banyak perkara yang tidak benar jadi benar kerana bandai pihak-pihak tertentu mengherut atau distort dengan izin bahasa Inggeris fakta-fakta yang tidak benar jadi benar, dan kita terpukau dengan kebenaran yang palsu tersebut. Jadi kita perlu berhati-hati dalam hal ini, kerana kebenaran-kebenaran yang palsu itu boleh meruntuhkan hubungan sosial dan kerangka sosial masyarakat kita. Lalu pada tuan-tuan dan perempuan sebagai sastrawan, seniman, aktivis sastra, marilah kita sama-sama berganding bahu untuk memastikan bahawa apa yang kita perjuangkan itu betul-benar betul datang dari hati nurani kita yang ikhlas, kita laksanakan, kerana itu satu tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang diberikan tugas kepada kita untuk menggerakkan sastra kebangsaan, diberikan kepada kita untuk menjaga kepentingan kebangsaan, diberikan kepada kita untuk menjaga sastra kebangsaan, kebangsaan dan bahasa kebangsaan. Ini semua perkara-perkara yang dilakukan. Ini fardu kifayah yang begitu dilakukan. Kalau kita tidak melakukan, maka barangkali kita akan dipersenda, dihina oleh generasi yang akan datang. Tuan-tuan dan perempuan, kerana kita dalam tempoh SOP, saya tak nak bercakap panjang. Namun saya doakan pemilihan berjaya, dan PENA sendiri telah menunjukkan kewibawaannya. Pimpinan PENA sendiri telah menunjukkan kewibawaannya, dan jika ada pemilihan yang tuan-tuan terlebih arif dan lebih tahu siapakah yang sesuai, saya tidak mahu terlibat, walaupun saya juga ahli PENA dan saya juga beri peluang untuk memilih. Maka kita sama-sama lah mendoakan supaya PENA dapat terus melangsungkan perjuangannya, dapat bergerak dengan lebih aktif dan lebih peka, lebih sensitif kepada perkembangan zaman, dan dapat menggerakkan, menggelengkan seluruh sumber tenaga sastranya, tenaga kreatif yang bernaung di bawah PENA untuk menghasilkan karya-karya kreatif yang lebih terbaik dan lebih tinggi nilainya. Dengan harapan sedemikian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah memberkati persidangan ke-57 PENA ini. Saya dengan sukacitanya merasmikan Persidangan Masyarakat Agung PENA ke-57. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.